Penjelasan? Soalan kedua, kedudukan perangkaan Penjelasan dia betul. Yang berhormat menirukan Dewan ini, apa dia cakap tidak benar. dan kos Yang pembangunan berhormat projek. menirukan Dewan ini, dia cakap tak benar. Oleh kerana ada mesyuarat kabinet 72 yang tidak semacam itu. Tuan Yang Ketua, Yang Berhormat, You mistreat the house. Bolehkah kita Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat duduk, Yang Berhormat. Yang Berhormat duduk. Saya duduk. Peraturan 36/12 Yang Berhormat. Saya tahu. Saya okey. saya Tiga ialah dengan izin, any member who imputes statements that mislead the house is deemed to be in contempt of the house and the member may be referred to the Committee of Privileges. Oleh kerana yang berhormat sebut mengenai kabinet mesyuarat kabinet 2 hari bulan Oktober, tetapi adalah kabinet mesyuarat pada 23 hari bulan Oktober di mana ada keputusan tanah diperoleh melalui Kementerian Pengangkutan secara pengambilan balik tanah di bawah Seksyen 31A Akta Pengambilan Tanah 1960 pada nilai harga tanah sebanyak RM10.16 sekaki sepersegi. Kenapa tak sebut keputusan Kabinet 2 hari bulan Oktober, tak sebut keputusan 23 hari bulan Oktober yang kepetikan keputusan itu? Ini kan bukankah melirukan, mislead the house, yang melanggari peraturan 36/12. Yang Berhormat, saya dah dengar. Duduk. Saya buat keputusan. Yang Berhormat, yang pertama Yang Berhormat, penjelasan menteri yang saya ketahui dahulu tahun 1963 apabila John Popuma dituduh terlibat dengan Christian Killer Yang Berhormat. Apabila menteri membuat penjelasan sendiri, walaupun penjelasan itu dapati tidak betul pada ketika itu, tidak ada seorang pun orang lain mencelak. Dia dibenar menjalankan penjelasan dia sampai habis. Selepas itu, kalau didapati ada kesalahan, ada penyelewengan yang dibuat seperti yang berlaku kepada John Popino, baru dibangkit selepas itu, ya mak, bukan masa menteri membuat penjelasan. Apa dia sudah mencari profil mislead the house. Yang Berhormat, saya minta Yang Berhormat ikut peraturan, kalau berkehendak orang lain ikut peraturan. Tanya, bolehkah satu penjelasan diminta dalam kenyataan kementerian satu perkara yang begitu penting, 12.5 billion PKFZ scandal, di mana dia lari ke Paris satu minggu. Memang tanya, bolehkah penjelasan diminta? Bolehkah? Dia beri penjelasan sekarang, Yang Berhormat. Tunggu dia habis, Yang Berhormat. Saya tidak berdialog dengan Yang Berhormat, dan saya tidak berdialog dengan Yang Berhormat. Ini soalan menteri memberi penjelasan berlandaskan apa yang menteri cakap, bukan saya cakap. Sila, Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Ketua, sebenarnya apa yang diungkit-ungkitkan tu saya dah jawab tadi dalam sesi soal jawab. Sila, Yang Berhormat. Perkara yang kedua, kedudukan perangkaan hutang dan kos pembangunan projek. Masalah pokok projek PKFZ ini adalah pertambahan jumlah kos keseluruhan projek ini. Pada tahun 2002, anggaran kos asal perolehan tanah dan kerja-kerja pembangunan adalah sebanyak 1.957 bilion ringgit. Pada penghujung tahun 2008, kos berkenaan telah meningkat kepada 3.522 bilion ringgit. Mengambil kira kos faedah berasaskan bayaran tertangguh kepada Kuala Dimensi Sdn Bhd serta elemen perubahan kerja dan fee profesional, kos pembangunan projek akan dijangka akan meningkat kepada 4.947 bilion ringgit menjelang tahun 2017. Pada tahun 2007, LPK telah diberikan pinjaman mudah sebanyak 4.382 bilion ringgit oleh Kementerian Kewangan bagi tempoh 20 tahun untuk tujuan pembayaran kepada Kuala Dimensi Sdn Bhd. Menurut unjuran semasa, jika pinjaman mudah ini dibayar balik dengan kadar faedah 4% selama 20 tahun, maka jumlah bayaran faedah sahaja yang perlu dibayar kepada Kementerian Kewangan akan mencecah 2.506 bilion ringgit menjelang tahun 2036. Andainya keadaan aliran wang tunai LPK terus tidak berubah sehingga tempoh pembayaran balik dilanjutkan
hingga tahun 2051, maka jumlah faedah yang perlu dibayar kepada Kementerian Kewangan dijangka akan melonjak kepada 5 bilion ringgit. Justru jumlah kos keseluruhan projek kemungkinan meningkat kepada ringgit Malaysia 12.453 bilion menjelang tahun 2051 sekiranya tiada sebarang tindakan intervensi dan daya usaha untuk mempromosikan PKFZ. Senario ini adalah sekadar hypothetical dengan izin atau andaian. Pada hakikatnya, kebelakangan ini pelbagai inisiatif promosi PKFZ Sdn Bhd dan LPK telah memperlihatkan hasilnya. Khasnya dari segi semakin bertambahnya bakal-bakal penyewanya. Perkara yang ketiga, urus tadbir pelaksanaan projek PKFZ. Sebagai tindakan susulan kepada pengumuman laporan PKFZ, pada 10 hari bulan Jun tahun ini, pihak Kementerian dan LPK telah menubuhkan 3 badan khusus untuk memantapkan lagi daya majunya projek PKFZ. Ini adalah mencakupi pasukan petugas khas yang terdiri daripada peguam, akauntan, jurukur bahan, juru perunding kos binaan untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan dalam laporan PKFZ serta mencadangkan syur-syur untuk mengatasinya dalam tempoh 2 bulan. Jawatan kuasa urus tadbir korporat ad hoc untuk menyediakan satu mekanisme kawalan jangka masa panjang bagi LPK. Dan ketiganya, jawatan kuasa eksekutif di peringkat PKFZ untuk merancang dan memantau perkembangan perniagaan melalui strategi pemasaran yang berkesan dari semasa ke semasa. Panel Ketua, pada keseluruhannya, segala daya usaha yang telah, sedang dan yang akan diambil oleh kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan LPK untuk memantapkan PKFZ agar ianya berdaya maju dan berdaya saing adalah semata-mata demi kepentingan rakyat dan bukannya untuk menepati agenda kepentingan parti-parti politik ataupun individu yang tertentu. Sekian. Tuan, boleh penjelasan?